Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu sekali lagi untuk sesi PDPR kita yang kedua. Seperti biasa, kita akan mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Awak ingat lagi tak saya? Nama saya ialah Puan Suhaliza. Harap-harap awak tak lupa. Baik. Minggu lepas apa yang kita buat? Minggu lepas kita dah belajar format sejarah. Ketiga, itu pertama. Yang kedua, kita belajar pengertian sejarah. Baik, pengertian sejarah kita belajar minggu lepas. Yang pertama dalam bahasa Melayu, yang kedua dari Kamus Dewan, dan yang ketiga dalam bahasa Inggeris. Itu dia. Baik, hari ni apa yang kita buat? Hari ni kita akan masuk subtopik 1.2. Apa dia subtopik 1.2? Pengertian sejarah mengikut pandangan sejarawan. Baik, siapa sejarawan? Sejarawan ini ialah orang-orang yang telah diiktiraf, ahli-ahli sejarah yang telah diiktiraf. Okey, macam awak semua ni belajar sejarah, boleh panggil sejarawan tak? Tak boleh. Kenapa? Bab 1 pun tak habis lagi. Okey, bab 1 pun tak habis lagi. Tak boleh. Okey. Baik, apa pula sejarawan kata tentang pengertian sejarah? Kita tengok ya. Saya dah pecahkan kepada dua isi penting. Baik, yang pertama, sejarawan kata sejarah ialah masyarakat dan peristiwa masa lalu. Okey, masa lalu yang diperoleh berdasarkan bukti. Baik, apa dia punya kata kunci kat sini? Masyarakat dan peristiwa masa lalu. Apa masa lalu? Maknanya dah lepas. Yang diperoleh berdasarkan bukti. Okey, berdasarkan bukti. Maknanya mesti ada bukti. Okey? Baik, apa yang kedua? Memberikan teladan dan pengajaran. Okey? Teladan dan pengajaran. Okey? Jadi sejarah ini dia akan memberikan kita satu iktibar, teladan atau pengajaran iktibar untuk kita tidak mengulangi kesilapan yang sama. Contoh, awak belajar tentang masa sekolah rendah awak belajar tentang sejarah bagaimana negara kita dijajah. Okey, macam mana negara kita dijajah? Apa puncanya? Jadinya bila kita dah belajar sejarah, kita pastikan kita tak ulangi kesilapan yang sama supaya negara kita tidak lagi dijajah untuk kali yang kedua. Okey? Itulah dia maksud sejarah daripada pandangan sejarawan. Baik, ada berapa sejarawan yang kita jadikan rujukan dalam buku sejarah kita? Okey. Sekarang macam biasa kita kena tengok buku teks sejarah. Buku teks sejarah ni penting. Baik. Pengertian sejarah mengikut pandangan sejarawan. Muka surat berapa buku teks awak? Muka surat 5. Baik. Baik, ada berapa sejarawan yang diceritakan dalam buku teks? Ada 5. Okey, ada 5 sejarawan. Baik. Siapa yang pertama? Yang pertama namanya ialah Herodotus. Yang kedua, Ishkar. Yang ketiga, Ibnu Khaldun. Jadi kelas 1 IR, 1 IR pula dah. 1 IQ inilah dia. Okey, Ibnu Khaldun. Yang keempat, Ku K Kim. Siapa Ku K Kim? Beliau ni ialah seorang profesor. Okey, profesor yang mengkaji tentang sejarah. Dia sejarawan ni hebat dia ni. Okey, kalau awak buka surat khabar ke ataupun awak Google di internet, awak akan jumpa dia. Hebat. Sampai sekarang masih lagi dia memberi pelbagai ilmu tentang sejarah di Malaysia. Hebat ni. Kemudian Muhammad Yusuf Ibrahim. Jadi, adakah saya nak ulas benda ni? Saya tak nak ulas. Okey, awak ada buku teks. Apa yang saya nak awak buat ialah bila awak dapat buku teks nanti. Bila nak dapat buku teks? Bila? Hari ni 1 hari bulan Februari.
Okey, hari Isnin 1 Februari. Bila awak akan dapat buku teks? 5 Februari. Bila? Hari Jumaat ni. Okey, bila awak dapat nanti, awak dapat buku teks fizikal, awak pegang, saya nak awak buka muka surat 5. Yang ini. Okey, buka muka surat 5 ni. Baik. Sekarang apa nak buat? Bab 1.2, okey, topik 1.2 cuma menceritakan yang ini sahaja. Ini sahaja. Okey, maksud sejarah ataupun pengertian sejarah mengikut pandangan sejarawan. Jadinya nota dia pendek saja, ni saja. Jadi lepas ni awak ambil buku nota awak. Yang hari tu kita berhenti 1.1 kan? Okey. So, mulakan dengan muka surat baru 1.2 awak salin ni. Pengertian sejarah mengikut pandangan sejarawan. Lepas tu awak salin yang ini, salin yang ini. Dapat? Okey. Masyarakat dan peristiwa masa lalu yang diperoleh berdasarkan bukti. Itu yang pertama awak salin. Lepas tu awak salin yang ni pula. Memberikan teladan dan pengajaran. Okey. Selepas tu, Jumaat ni awak dapat buku teks. Jadi muka surat ni, muka surat 5 ni saya nak awak photostat. Okey, photostat. Lepas photostat tampal terus ke? Jangan buat macam tu. Okey, awak sekarang sekolah menengah. Jangan buat kerja-kerja yang comot. Tak mau comot-comot dah. Sekolah rendah comot, comel. Sekolah menengah comot, orang tak suka. Menyampah orang tengok. Tak sesuai. Okey, jadi bila awak photostat, apa awak kena buat? Awak saya nak potong cantik-cantik. Potong cantik-cantik. Potong cantik-cantik macam tu. Dah potong cantik-cantik buat apa? Tampal kat sini. Faham? Awak dah salin ni kan? Yang ini dah salin kan? Bawah dia awak tampal. Baik. Dah siap ke? Belum lagi. Belum lagi. Apa awak nak buat? Yang awak photostat dan tampal kat sini, saya nak awak baca. Cikgu bukan tahu kan? Bolehlah tipu. Saya tahulah. Saya cikgu. Baik. Lepas awak baca, lepas awak tampal, awak nak buat apa? Saya kata baca kan? Lepas baca tu, sambil awak baca tu, saya nak suruh awak highlight. Highlight isi penting. Dengar saya kata? Highlight isi penting. Siapa yang saya tengok bila saya kutip buku teks nanti, buku teks pula, buku latihan nanti, bila saya kutip, saya nampak awak highlight semua sekali. Apa saya suruh awak buat? Saya suruh awak photostat semula, gunting cantik-cantik, comel-comel, tampal, highlight semula. Faham? Jadi jangan buat kerja 2 kali. Okey? Kalau tak nak buat kerja 2 kali, kena buat apa? Baca betul-betul, highlight isi penting, macam gini. Faham? Okey. Baik, itu subtopik 1.2. Pendek sahaja. Okey, kita belajar pengertian sejarah mengikut pandangan sejarawan. Itu sahaja. Baik, sekarang kita berpindah kepada subtopik 1.3. Muka surat berapa buku teks? Muka surat 6. Okey, so saya akan sebut muka surat supaya awak dapat merujuk. Ya, senang itulah merujuk. Muka teks penting Baik. Subtopik 1.3, apa tajuk dia? Masa silam dan ruang dalam sejarah. Nampak perkataan ni, masa silam? Jadi sejarah ni mesti merujuk kepada masa silam ataupun masa lalu. Benda yang sama lah tu. Ya? Masa silam ataupun masa lalu. Benda yang sama. Baik, apa maksud masa silam? Rentetan peristiwa yang telah berlaku. Contoh. Pagi tadi, awak bangun tidur pukul apa? Pukul apa? 5:30 pagi. Ui, solehnya awak semua. Baik, kita ambil secara purata ambil purata. Okey, katakan pagi tadi awak bangun tidur pukul 6. Okey, pukul 6 bangun tidur. Pukul 6.10 buat apa? Mandi. Okey, nampak ada urutan. Okey, ada urutan. Okey, lepas tu, lepas awak mandi awak buat apa? Awak pergi sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang subuh. Okey, katakan 6.20 pula sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh buat apa? Lepas sembahyang subuh, pukul 6.30 awak baca Quran. Okey? Jadi kita dah ada urutan ni, ada 4 peristiwa dah ni. Ada peristiwa yang telah berlaku. Yang pertama, awak bangun tidur pukul 6. Kemudian 6.10 mandi. 6.20 sembahyang subuh. 6.30 buat apa tadi? Baca Quran. Okey. Pukul 7 sarapan.
Jadi bila ada satu rentetan peristiwa, ini dipanggil sebagai apa? Ini dipanggil sebagai kronologi. Apa perkataan dia? Kronologi. Okey, kronologi ni kita nak gambarkan dia menggunakan apa? Kita boleh gambarkan kronologi ataupun susunan peristiwa yang telah berlaku, kita gambarkan menggunakan rajah garis masa. Okey? Baik, rajah garis masa. Baik. Rajah garis masa ni boleh dipecahkan kepada berapa? Kepada dua bahagian. Bahagian pertama, bahagian kedua. Bahagian pertama, kita label kat sini sebagai SM. Okey, apa maksud SM? SM bermaksud sebelum Masihi. Okey, M pula bermaksud Masihi. Baik. Masa sekolah rendah sebenarnya cikgu sekolah rendah dah ajar dah. Cikgu sejarah sekolah rendah dah ajar dah. Apa maksud sebelum Masihi? Apa maksud Masihi? Okey, apa maksud dia? Siapa tahu? Siapa tahu? Awak jangan kata awak tak belajar lagi tau. Sebab saya ada kawan tahu cikgu sejarah sekolah rendah. Dia kata dah ajar dah benda ni. Dah ajar. Jangan tipu saya tau. Baik, siapa tahu? Siapa tahu? Saya dengar jawapan tu. Betul. Betul, pandai. Yang jawab tu pandai dah tu. Baik, sebelum Masihi, maksudnya ini adalah zaman sebelum kelahiran seorang nabi. Siapa tahu nabi apa? Nabi apa? Betul. Sebelum Masihi ialah zaman sebelum kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Pandai. Baik. Masihi pula maksudnya apa? Masihi maksudnya zaman ataupun tahun selepas kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Jadi bila Nabi Isa lahir saja, Nabi Isa alaihi salam lahir sahaja, maka bermulalah tahun Masihi. Baik, tahun Masihi ni pula kita boleh pecahkan kepada tiga. Ada tiga istilah boleh digunakan ya. Tiga istilah. Apa dia istilah dia? Saya tulis kat sini, nampak tak? Nampak kan? Okey. Istilah yang pertama nama dia abad. Okey. Yang kedua nama dia apa? Silap lah saya salah tulis. Minta maaf ya. Kita salah. Bukan mula dengan abad dulu. Yang pertama mula dengan dekad. Yang kedua apa? Yang kedua adalah abad. Yang ketiga apa? Alaf. Bukan olaf Olaf tu frozen, ni alaf. Okey, apa beza dia? Apa maksud dia? Dekad ni maksudnya apa? Dekad ni maksud apa? Awak dah belajar matematik kan? Cikgu matematik dah ajar kan? Cikgu matematik kata apa? Apa? Betul. Pandai. Dekad ni maksudnya berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun. Abad? Kita tambah satu lagi kosong. Jadi berapa? 100 tahun. 100. Alaf nak buat macam mana? Tambah lagi satu kosong. 1000 tahun. 1000 tahun. Itulah beza dia. Jadi dalam nota awak tu, muka surat yang seterusnya awak salin ke nota tu. Yang pertama awak salin ni kan 1.2. Lepas tu yang awak photostat muka surat 5 tadi kan. Saya suruh photostat muka surat 5 tu. Awak tampal. Muka surat 5. Lepas tu yang ini muka surat 6 tu teks awak. Awak salin ni tajuk dia. Salin ni. Lepas tu salin ni. Lepas tu yang ini kena tulis. Supaya awak tahu. Nanti kata tak tahu pula. Saya nak awak tambah satu lagi perkataan. Awak kena tulis Jadi lepas awak dah salin benda ni, yang ini awak salin kat bawah je lah. Faham? Jangan salin kat situ pula. Bawah sini. Baik. Kataan keempat ni saya nak awak tulis apa dia? Kronologi. Kronologi. Dah tulis kronologi. Kat sini nak tulis apa? Sini nak tulis apa Tulis dia punya maksud kronologi. Apa maksud kronologi? Tadi saya dah sebut. Kalau awak tak ingat apa saya sebut tadi, maksud dia ada dalam buku teks. Muka surat berapa? Muka surat 6. So
2 subtopik kita belajar. Sekarang kita akan belajar subtopik yang ketiga. Okey? Subtopik yang ketiga untuk hari ini, nama dia apa? Sumber sejarah. Subtopik yang keempat. Okey, saya padam ini. Saya padam. Subtopik 1.4, sumber sejarah. Buku teks muka surat apa? Siapa yang ada buku teks online, tolong buka muka surat yang ke-8. Okey, muka surat yang ke-8. Sekejap saya padam sekejap. Muka surat ke-8. Nah, sementara saya padam, awak buka buku teks online. Okey. Sumber sejarah. Ada berapa? Okey, subtopik 1.4. Sumber sejarah. Okey, boleh dibagikan kepada berapa? 2. Yang pertama nama dia sumber primer. Yang kedua nama dia apa? Sumber sekunder. Okey. Sumber sejarah ada 2. Sumber primer dan sumber sekunder. Baik, ada beza tak dua ni? Sangat berbeza. Ya, sangat berbeza. Baik, kita tengok apa ciri-ciri sumber primer dengan apa ciri-ciri sumber sekunder. Baik, saya tulis ciri-ciri dia. Yang pertama. Okey. Dan awak tengok buku teks muka surat 8 ya. Jangan lupa yang surat 8. Baik, sumber primer. Apa ciri-ciri dia? Yang pertama, ini adalah sumber ini bersifat asli. Okey, bersifat asli. Bersifat asli itu apa? Maknanya belum diolah. Lagi apa? Belum ditafsir. Dan yang terakhir sekali, belum diterbitkan. Okey, belum diterbitkan. Okey, sumber primer. Okey, bersifat asli, belum diolah, belum ditafsir, belum diterbitkan. Baik, sumber sekunder pula macam mana? Okey, yang pertama, kita tengok kat buku teks ada ya, telah diolah ataupun sudah diolah. Dah olah. Lepas tu yang kedua apa? Telah ataupun sudah ditafsir. Okey, dah tafsir dah. Yang ketiga apa? Telah diterbitkan. Okey, telah ataupun sudah diterbitkan. Okey, dan yang keempat, saya lupa tadi, nasib baik teringat, telah disebar. Telah disebar tu maksudnya apa? Maknanya orang lain dah tahulah, kita dah kasih pada orang luar. Okey, dah kasih pada orang. Baik. Apa contoh-contoh pula? Kita tengok contoh-contoh dia. Okey, contoh. Okey, saya lupa sebut lagi. Sumber sekunder ni, dia bertentangan dengan sumber primer. Kalau ni belum diolah, dia telah diolah. Ni belum ditafsir, dia telah ditafsir. Ni belum diterbitkan, dia telah diterbitkan. Okey? Baik, contoh sumber primer. Okey? Contoh dia yang pertama apa? Artifak. Okey? Artifak. Baik. Dalam buku teks ada gambar contoh. Artifak tu apa? Katakanlah awak pergi belakang rumah. Awak gali tanah, tiba-tiba awak jumpa lembing lama. Okey? Lembing lama. Okey? Bawa pada sejarawan, dia kata lembing tu berusia 1000 tahun. Itu artifak lah tu. Artifak. Jadi artifak ni sebenarnya apa? Tengok kat buku teks dia kata ia adalah alat ciptaan manusia. Manusia yang cipta dia dan digunakan untuk apa? Arti ketujuan.
perburuan, pertanian, perdagangan. Itu artefak lah tu. Okey, contoh yang kedua, bukan artefak. Okey, bukan artefak. Baik, contoh yang ketiga apa? Fosil. Tahu fosil? Tahu fosil kan? Tulang-tulang haiwan, gigi haiwan, gigi tumbuhan pula. Gigi haiwan ya, yang dah mati kita jumpa balik, itu fosil. Baik, yang keempat, manuskrip. Manuskrip ni apa? Katakanlah awak balik rumah nenek awak. Contoh balik rumah nenek awak. Lepas tu kemas-kemas rumah nenek awak, tiba-tiba terjumpa satu buku. Ya, buku yang warna kuning, tahu kedai kuning lama tu, koyak-koyak sikit, bertulisan tangan. Okey. Itu dinamakan sebagai manuskrip. Buku lama tulisan tangan ataupun pakai mesin type zaman dulu. Okey, macam mana rupa mesin type zaman dulu? Awak cuba Google. Okey. Apa lagi contoh dia? 5. Surat. Okey, surat peribadi. Okey, apa lagi? Diary. Okey, diary. Diary tu pun sama juga. Ya. Apa lagi? Dalam buku teks ada keterangan lisan. Okey, keterangan lisan. Contoh, awak balik kampung, awak tanya nenek, Nenek pernah hidup masa zaman perang Jepun dulu, nenek dah ada belum? Nenek kata, ada, nenek ada. Ada pun cerita. Itu keterangan lisan. Keterangan lisan. Jadi semua ini termasuk bawah sumber primer. Baik, sumber sekunder apa pula? Okey, apa pula sumber sekunder? Contoh. Okey, contoh. 1. Buku. Okey, buku. Buku apa? Buku sejarah ni. Contohlah. Sumber sekunder lah tu. Okey, kedua apa? Majalah. Okey, majalah. Majalah pun sumber sekunder. Apa lagi? Surat khabar. Okey, surat khabar. Sumber sekunder juga. Lagi apa? Jurnal. Pernah dengar jurnal? Jurnal ni kalau awak pergi universiti dia banyak jurnal. Banyak jurnal universiti. Nanti awak masuk universiti nanti awak akan jumpa. Okey, apa lagi? Ensiklopedia. Itu semua contoh-contoh sumber sekunder. Baik. Macam mana kita nak kasih contoh sumber ni? Baik, katakan macam ni. Okey. Awak duduk dengan mak, duduk sembang-sembang dengan mak. Okey, sembang-sembang dengan mak, tanya mak. Mak, macam mana mak kenal ayah? Okey. Macam tu soalan awak. Okey, mak pun senyum, mak pun cerita. Oh, mak kenal ayah dekat mana? Dekat mak dengan ayah jumpa dekat mana? Dekat Perpustakaan Awam Negeri Sembilan. Mak cerita. Okey, mak pun senyum-senyum cerita. Menunjukkan mak gembira. Okey, so bila mak cerita je, mak terjumpa dekat mana, tarikh bila, okey, apa peristiwa yang berlaku, itu semua diambil sebagai keterangan lisan. Okey, so keterangan lisan, semua itu adalah sumber primer. Tanya mak lagi, mak, ayah tak ada kasih surat ke? Ayah kau romantik dulu. Dia kasih mak macam-macam surat. Kad, hari jadi, macam tu. Okey, jadi yang mana satu? Yang ini, surat. Sumber primer. Bertanya pula mak, macam mana mak ingat semua ni? Oh, mak catat semua dalam diary. Diary, sumber primer. Okey, lepas awak dengar semua cerita mak, awak pun tulis buku kisah keluargaku. Contoh, okey, tajuk kisah keluargaku. Tulis buku. Jadi, buku yang awak tulis ini namanya adalah sumber sekunder. Sebab apa? Sebab awak telah olah, awak telah tafsir, awak telah terbitkan. Lepas tu, buku yang awak tulis tu, awak kasih pada adik-beradik, kasih abang, kasih kakak, kasih adik, kasih mak saudara, kasih pak saudara awak. Awak sebarkan. Sumber sekunder. Jelas?
Jadi sumber sejarah inilah dia. Baik. Jadinya nota awak tadi awak dah tulis kan? Awak dah buat 1.2, 1.3. Okey. So 1.4 saya nak awak salin. Okey, salin. Dan pastikan bila awak salin ni, contoh artifak ni, awak tulis kat tepi. Apa maksud artifak? Bukan artifak. Apa maksud bukan artifak? Fosil. Apa maksud fosil? Manuskrip. Apa maksud manuskrip? Okey. So yang awak kena tulis maksud artifak, kena tulis maksud bukan artifak, tulis maksud fosil, tulis maksud manuskrip, tulis maksud. Yang lain ni tak payahlah tulis maksud dia, semua orang tahu. Ayat ini pun tak payah tulis maksud. Faham? Okey, salin semua ni. Okey? Itu sahaja nota kita. Okey? Baik. Lepas dah siap nota, macam biasa, indeks kena buat tak? Kena buat. Okey? So, tulis tarikh hari ini 1 Februari 2021. Yang tengah-tengah tu, perkara ataupun tajuk, nak tulis apa? Jangan tulis panjang-panjang sumber sejarah bagai, tak payah. Awak cuba tulis 1.2, 1.3, 1.4, okey? Dapat tak? Tulis 1.2, 1.3, 1.4, jangan tulis yang lain. Okey? So, nota awak itu sahaja. Baik. Dah habis ke nota kita punya kerja? Ada sikit lagi. Okey, ada sikit lagi. Sebab kita ni jumpa seminggu sekali je tau. Jadi kita kena jadikan masa kita tu sangat berharga. Ingat buku ni yang awak beli kat koperasi? Masih lagi suci murni. Jadi hari ni kita nak mencemar duli. Okey, nak mencemar duli. Jadi kita nak gunakan dia. Okey. Apa muka surat yang kena buat? Sikit je. Okey, muka surat 4, 5, 6 dan 7. Itu saja. Berapa? 4, 5, 6, 7. Itu sahaja. Macam biasa, bila dah siap, awak tengok video, di ruangan komen tulis nama awak dan nama kelas. Okey? Bila dah tulis nama dan nama kelas kat komen, sudahlah, tinggallah tu. Tak payah masuk dalam grup lagi. Saya baca kat komen tu. Bila saya dah like, maknanya nama attendance awak saya dah ambil. Baik. Lepas tu, macam biasa juga, nota awak yang dah tulis tu, dengan latihan di sini yang awak dah siapkan, ambil gambar, awak PM saya. Jangan masuk dalam grup, PM saya sahaja. Orang lain tak boleh tengok. Saya seorang dah tengok. Okey? Sebab saya nak tengok kreativiti awak membuat nota. Ya? Kadang-kadang perempuan lebih cantik. Kadang-kadang lelaki pun ada yang lebih hebat daripada perempuan, lagi cantik nota dia. Okey? So PM saya. Okey? Saya tak nak masuk dalam grup. Okay, itu sahaja. Kita akhiri kelas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi minggu depan.